Orang wanita maut manakala suami dan Orang wanita maut selepas kenderaan yang dipandu Dua beranak termasuk seorang bayi berusia 3 bulan maut. susulan kemalangan maut membabitkan 5 kenderaan di Kulai Johor malam semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Azman. Nombor metrik saya 28663. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu kemalangan jalan raya. Antara faktor kemalangan jalan raya ini berlaku disebabkan oleh sikap pemandu itu sendiri. Sikap pemandu ketika berada di jalan raya merupakan faktor dominan berlakunya kemalangan jalan raya. Memang tidak dapat dinafikan, terdapat sesetengah pemandu memandang enteng terhadap peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Buktinya, ramai pemandu yang tidak mematuhi had laju terutamanya ketika berada di lebur raya sehingga menyebabkan mereka gagal mengawal kenderaan apabila cuba membelok ke kanan atau ke kiri di selekor-selekor jalan. Selain itu, risiko untuk seseorang mengalami kecelakaan jalan raya adalah lebih tinggi bagi mereka yang memandu dalam keadaan mengantuk. Hal ini demikian kerana pemandu yang memandu kenderaan ketika mengantuk akan hilang konsentrasi semasa memandu dan secara tidak langsung menyebabkan kenderaan dikawal secara autopilot yang akhirnya membawa kepada kemalangan jalan raya. Sikap sesetengah pemandu yang leka berbual-bual dengan rakan sebelah serta menggunakan telefon bimbit ketika memandu turut menyebabkan kemalangan. Pendek kata, kecuaian pemandu ketika di jalan raya ini merupakan penyumbang utama kemalangan jalan raya berlaku. Faktor seterusnya, penyebab berlakunya kemalangan jalan raya ini berlaku disebabkan keadaan struktur jalan raya. Kemalangan itu berlaku disebabkan permukaan jalan yang tidak teratur yang menyebabkan ketidakseimbangan kenderaan dan menyebabkan pelanggaran dengan kenderaan atau infrastruktur lain. Persekitaran yang tidak sesuai kepada pengguna adalah seperti jalan yang berliku-liku dan terlalu curam dan geometri jalan, ketiadaan papan tanda, persilangan yang simpang siur dan lampu jalan yang tidak jelas di persimpangan jalan pada waktu malam. Oleh yang demikian, penyelenggaraan jalan raya yang kurang baik juga menyumbang kepada beberapa kemalangan kereta. Keadaan kereta yang tidak diselenggara dengan baik juga menjadi punca berlakunya kemalangan jalan raya. Keadaan kereta yang tidak diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan boleh mengundang malapetaka kepada pemandu. Sebagai contoh, brek kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan pemandu sukar untuk mengawal kenderaan ketika saat-saat kecemasan. Impaknya, pemandu akan mudah tersasar dan berlakunya kemalangan jalan raya ketika ingin menghentikan kenderaan secara kecemasan. Salah satu akta yang digunakan dalam isu kemalangan jalan raya ialah Akta Pengangkutan Jalan Raya pada tahun 1987. Akta ini telah dipinda kepada Akta Pengangkutan Jalan iaitu Pindaan 2020. Pindaan ini mengenakan hukuman yang lebih berat khususnya dalam Seksyen 41 hingga 45 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan melibatkan antaranya ialah memandu secara berbahaya, memandu secara melulu, memandu secara tidak cermat dan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Dalam Seksyen 41, akta tersebut iaitu hukuman denda dan tempoh penjara bagi mereka yang didapati bersalah menyebabkan kematian kerana memandu melulu atau berbahaya ditambah menjadi lebih tinggi. Hukuman sekarang bagi kesalahan pertama adalah penjara antara 2 hingga 10 tahun atau denda antara RM5,000 hingga RM20,000. Melalui pindaan yang dibentangkan ini, hukuman bagi kesalahan pertama ditingkatkan kepada penjara 5 hingga 10 tahun atau denda sebanyak RM20,000 hingga RM5,000. Kesalahan berikutnya pula ditingkatkan kepada penjara 10 hingga 15 tahun dan denda sebanyak RM50,000 hingga RM100,000.
Dalam Seksyen 42 pula yang melibatkan memandu secara melulu dan membahayakan pula tidak melibatkan banyak pindaan kecuali tempoh hilang kelayakan lesen lebih 5 tahun bagi kesalahan pertama. Tempoh penjara dan denda masih lagi sama iaitu bawah 5 tahun atau sehingga RM15,000 bagi kesalahan pertama. Antara kesan-kesan kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan oleh kerosakan harta benda sekaligus menyebabkan kerugian wang ringgit. Kemalangan akan menyebabkan kenderaan terbabit, rosak dan perlu dibaiki. Akibatnya, pengguna terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi atau kehilangan diskaun tiada tuntutan daripada pihak insurans. Pengguna terpaksa membayar harga insurans sepenuhnya untuk tahun yang akan datang. Malangnya, kerja-kerja membaik pulih akan mengambil masa yang agak lama dan situasi begini akan menyusahkan pemilik kenderaan kerana mereka terpaksa meminjam atau menyewa kenderaan lain sementara menunggu kenderaan siap dibaiki. Selain itu, kesan lain kemalangan jalan raya ini berlaku disebabkan kematian dan kehilangan nyawa yang tinggi. Apabila berlaku kematian, negara akan kehilangan aset berharga dan bernilai tinggi. Tanpa kita sedari, negara akan mengalami kerugian tenaga kerja penting sekiranya mereka yang terlibat dalam kemalangan itu mempunyai ilmu dan kemahiran yang diperlukan oleh negara. Langkah-langkah yang perlu dibuat oleh pihak bertanggungjawab untuk menangani isu kemalangan jalan raya dengan cara memastikan seluruh jaringan jalan raya sama ada di kawasan bandar maupun luar bandar diselenggara dengan baik. Hal ini dapat membantu pengguna jalan raya menikmati pemanduan yang selesa dan selamat. Selain itu, langkah terbaik dalam menangani kes kemalangan jalan raya adalah dengan memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Kita boleh lihat ramai di antara pengguna jalan raya mempunyai saman dan liat untuk mereka menyelesaikannya. Apabila pihak polis memberikan diskaun kepada saman, barulah mereka tergesa-gesa untuk membayarnya. Perkara ini kurang memberi kesan kepada pesalah jalan raya. Sistem demerit yang telah sedia ada wajar dikuatkuasakan dengan lebih ketat di mana jika mereka telah disaman sebanyak 3 kali, mereka akan ditarik semula lesen memandu mereka. Kesimpulannya, pelbagai cara telah dibincangkan bagi menangani kes-kes kemalangan jalan raya yang kian membara hari ini. Setiap pihak terutamanya kerajaan dan media massa mempunyai obligasi yang mustahak dalam memupuk kesedaran pengguna jalan raya tentang keselamatan dan langkah terbaik untuk mengatasi kemalangan daripada berlaku. Peribahasa Melayu ada berkata, sudah terhantuk baru tergadah, yang boleh didefinisikan apabila kita sudah terkena kemalangan, barulah kita sedar dan terlambat untuk melakukan apa-apa. Semua pihak perlulah berganding bahu bagai au dengan tebing supaya setiap langkah yang diambil mendatangkan kesan yang positif.